Ini bab berbaring selepas daripadanya, yakni selepas daripada bersembahyang sunat subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu selesai bersembahyang 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya. Faqala lahu Marwan ibn al-Hakam, maka Marwan bin al-Hakam berkata, tidakkah memadai kepada seseorang daripada kita perjalanannya ke masjid sehingga dia perlu pula berbaring di atas lambung kanannya? Ubaidullah berkata dalam hadisnya, kata Abu Hurairah, tidak, yakni tidak memadai. Qala, perawi berkata, perkara ini sampai kepada pengetahuan Ibnu Umar. Maka beliau berkata, aktsara Abu Hurairah ala nafsih, Abu Hurairah telah melampau ataupun telajak dah Abu Hurairah ni. Qala, kata perawi, faqila lahu, maka orang kata kepada dia, faqila li Ibni Umar, orang kata kepada Ibnu Umar, hal tunkiru syai'an mimma yaqul, adakah engkau membantah apa-apa daripada apa yang dia kata itu? Ibnu Umar menjawab, la, tidak, tetapi dia berani, wajabunna, dan kami penakut, kami takut. Qala, perawi berkata, apa yang diucapkan, yang dikatakan oleh Ibnu Umar itu sampai ke pengetahuan Abu Hurairah. Beliau pun berkata, fama dhanbi in kuntu hafiztu wa nasu, apa salah saya kalau saya ingat dan mereka lupa? Kesalahan sayanya tidak lain selain daripada saya ingat, mereka lupa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai bersembahyang di akhir malam, baginda melihat, kalau aku sudah sedar, sudah jaga, baginda akan bercakap-cakap dengan aku. Tetapi kalau aku masih tidur, dia akan menyedarkan, yakni membangunkan aku. Wa shalla raka'atain, dan Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat, kemudian berbaring. Hatta ya'tiyahul muadzin, sehinggalah muadzin datang kepada baginda dan memberitahu tentang tibanya waktu untuk bersembahyang subuh. Fayusalli raka'atain khafifatain, selepas itu Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat yang ringkas, kemudian baru keluar untuk bersembahyang subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Salamah, katanya Aisyah berkata, Nabi SAW apabila selesai bersembahyang 2 rakaat sunat subuh, kalau aku masih tidur, ittaja'a, dia akan berbaring. Kalau aku sudah jaga, sudah sedar, dia akan bercakap-cakap dengan aku. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Bakrah, katanya aku pernah keluar bersama Nabi SAW untuk bersembahyang subuh. Tidak baginda lalu dekat seseorang, melainkan akan disuruhnya supaya bangun bersembahyang, ataupun Nabi SAW menggerakkannya dengan kakinya. Faqala Ziyad berkata, qala, perawi di atasnya berkata Abul Fudail, bukan Abul Fadl. Ini bab jika seseorang sempat ataupun mendapati imam telah pun memulakan sembahyangnya, tetapi dia belum lagi mengerjakan 2 rakaat sunat subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis, katanya ada seseorang datang ketika Nabi SAW sedang bersembahyang subuh, lalu dia bersembahyang 2 rakaat, kemudian baru masuk bersembahyang bersama Nabi SAW. Bila Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda berkata, hai fulan, mana satu daripada 2 sembahyangmu itu?
adakah yang telah engkau sembahyang seorang diri itu ataupun yang telah engkau sembahyang bersama kami? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, maka tiada lagi sembahyang selain daripada ataupun kecuali sembahyang fardu. Ini bab orang yang terlepas sembahyang sunat subuh. Bilakah dia perlu ataupun dia patut mengqadanya? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Qais bin Amr, katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sedang bersembahyang selepas sembahyang subuh 2 rakaat. Dia tengok seorang bersembahyang 2 rakaat selepas sembahyang subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang subuh 2 rakaat. Tetapi orang itu berkata, sebenarnya saya belum lagi bersembahyang 2 rakaat sebelum daripada 2 rakaat subuh ini. Kerana itu saya bersembahyang sekarang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tak kata apa. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asupah tadi juga daripada Sa'ad bin Sa'id. Abu Dawud berkata, Abdu Rabbih dan Yahya, 2 orang anak Sa'id, meriwayatkan hadis ini secara mursal, bahawa datuk mereka iaitu Zaid bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab berbaring selepas daripada sembahyang sunat subuh. Lepas pada sembahyang sunat subuh tu guling mata. Guling, orang kata. Berbaring tu guling lah. Guling. Tapi guling tu di atas lambung kanan. Guling. Mana tidak semesti rapat kepala tu supaya kita nak tidur tengah malam tu. Boleh juga lagu tu. Kalau duduk tukak gitu, tukak siku, baring ni lambung kanan ni ke bawah. Tu ada. Lagu tu maksudnya. Tapi kalau baring supaya tidur tu pun boleh juga. Supaya tidur tu mana rapat kepala ni, tak atas mata gitu, ataupun tidak mata kau, boleh juga. Itu maksud sini. Setara mana kedudukannya ittija' selepas daripada sunat subuh. Dia ada hadis ni, ada hadis. Ada hadis. Kalau seperti dari segi terjemah saat ni kita sudah terjemah dah. Dalam riwayat daripada A'mash Abdul Wahid, daripada A'mash daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah ni, dia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mana hadis qauli, bukan hadis fi'li. Nabi kata, yani bila seseorang daripada kamu tu selesai bersembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu, maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanan. Nabi kata. Bila Nabi kata, kuat kedudukannya. Kalau dia buat sekadar dia buat saja, boleh orang kata ini khusus untuk dia, ataupun ada apa-apa sebabnya. Ni kalau dia kata dia hadis qauli dengan hadis fi'li, lebih kuat hadis qauli. Ni Nabi kata. Bila Nabi kata, dia kata tu pun dalam bentuk amar, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring di atas lambung kanan, atas lambung kanan. Jadi kalau amar ini sama ada dengan sirah amar hadir ataupun amar ghaib. Macam di sini amar ghaib. Ulama-ulama usul kata asalnya memberi makna wajib. Wajib. Dengan sebab itu ada ulama orang pegang wajib. Dia pegang situlah. Ulama orang kata tidak wajib tu, dia tengok orang lain. Dia tengok orang lain, kira dengan orang lain, tengok, baru dia buat keputusan. Tapi bagi orang yang mengatakan wajib, maka dia pegang dengan hak ni, inilah pegangan dia. Tapi Marwan, bila Abu Hurairah ni meriwayatkan hadis ini, Marwan kata, Marwan ni siapa dia? Marwan bin Al-Hakam, khalifah. Selepas daripada Muawiyah, Yazid anak dia naik. Selepas daripada Yazid, naik sebentar Muawiyah. Muawiyah, nama cucu Sayyidina Muawiyah, anak pada Yazid tu nama Muawiyah. Tapi dia sebentar.
Tak sampai 2 bulan. Dia tak say politik, dia tak suka. Dia tak minat. Dia kuat ibadat. Ibadatlah, jadi ahli ibadatlah dia. Mana pakai letak jawatan. Lepas tu naik Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Lepas pada Marwan tu naiklah anak dia Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya. Khilafah Bani Umayyah. Kalau nak kiranya dari segi keturunan, Bani Umayyah tu hak lebih ramainya keturunan Marwan bin Al-Hakam. Bawah daripada dia. Muawiyah tu dia berhenti sekat Muawiyah yang kedua. Tu. Marwan bin Hakam ni selain daripada dia khalifah, dia juga adalah menantu kepada Abu Hurairah. Ni dia kata ni kata kepada tua dia lah, tidakkah memadai, sudah padan dah untuk kitanya, kita berjalan pergi ke masjid tu, sudah padan dah tu kan. Kalau maksudlah barang tu dengan maksud pisahkan di antara sembahyang sunat subuh dengan sembahyang fardu subuh. Kalau maksud tu kan kita berjalan pergi ke masjid tu, sudah padan dah cukup dah tu. Kalau maksud pisah tu, jalan ni orang tak berjalan kalau tengah sembahyang, menunjukkan sembahyang tu sudah habis dah, sembahyang sebelum pada tu. Ni pergi sembahyang di masjid ni sembahyang subuh lah, jadi sudah terpisah, sudah ada orang panggil fasal. Kalau maksudnya untuk fasal, yakni untuk memisahkan sembahyang sunat subuh dengan sembahyang fardu subuh, sebab takut sambung sekali tu orang akan faham subuh ni 4 rakaat pula. Kalau maksud tu, tidakkah sudah memadai perjalanan kita tu? Apa ya siapa kena baring atas lambung kanan pulaknya? Kata Marwan. Ubaidullah kata. Ubaidullah ni cuba kita perhati sanad dia saat ni. Abu Daud ambil daripada 3 orang tu guru dia. Mula-mula Musaddad, yang kedua Abu Kamil, yang ketiga Ubaidullah bin Umar. Tu Ubaidullah tu lah kata. Maknanya hak kata lagu ni bila Marwan kata gini, Abu Hurairah apa kata? La. Tak mada, tak padan, tak cukup waktu. Maknanya barang ni suku. Hak kata lagu ni daripada 3 orang tok guru Imam Abu Daud seorang, iaitu Ubaidullah. Ada pun hak 2 lagi Musaddad dan Abu Kamil tak ada sebut. Tak ada sebut hak tu. Cuma bila Marwan bin Al-Hakam kata gitu, habis senyap gitulah, tak ada jawapan. Hak ada jawapan daripada Abu Hurairah ni, ini amanah Imam Abu Daud, amanah ilmu dia dalam menyampaikan ilmu. Kalau 3 orang tok guru, hak ni saja royak. Dia royak hak ni saja. Hak 2 lagi tu tak royak. Tak royak. Hak ni saja royak. Apa boleh pakai kah? Boleh pakai. Itu bergantung kepada keadaan perawi itulah. Kalau perawi itu molek, boleh pakai. Jadi tambahan itu orang panggil, kalau perawi itu thiqah, orang panggil ziyadatus thiqah. Dalam istilah ilmu hadisnya orang panggil ziyadatus thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah boleh diterima. Kecuali kalau perawi yang menambahkan itu orang yang tidak kuat, tak boleh pakai lah hak dia. Sebab bercanggah dengan hak 2 orang lagi tu, hak kuat tu. Tapi dia ayat sini Ubaidullah kata dalam hadis dia, la. Yang ni Abu Hurairah kata tidak cukup. Bila Marwan kata tak padan kau ni, dia kata tak. Maknanya kena bagi juga. Jadi dalam keadaan ni tak ada sebut mana orang yang sudah sembahyang sepanjang malam kau tidak kau gapo kau, tak ada sebut. Cuma disebut bila selesai sembahyang sunat subuh, maka hendaklah berbaring atas lambung kanan. Bila Ibnu Umar dapat tahu hak ni, orang royak kepada Ibnu Umar ni, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, Ibnu Umar pun kata, melampau ni Abu Hurairah ni. Ataupun aktsara itu maksud dia telajak dah ni Abu Hurairah ni. Itu makna aktsara ala nafsihi. Telajak dah ni Abu Hurairah ni. Qala perawi kata, faqila li Ibnu Umar. Lepas tu orang kata, apa yang kata lagu tu nya? Telajak tu. Jadi adakah kamu berasa hak dia kata tu ada tak betul? Kamu nak tegur kah? Ada, dia kata. Cumanya dia tu nampak berani lah. Kita ni takut. Kita ni takut. Jadi dia berani royak benda-benda lagu ni. Kita tak berani. Nak royak benda lagu ni.
Maknanya kira-kiranya dia banyak meriwayatkan hadis. Bila banyak meriwayatkan hadis, boleh jadi ada salah silapnya. Pokok sahabat lain ni dia tak berani lagu tu. Lepas tu sapa pula kepada Abu Hurairah. Orang royak pula. Ibnu Umar kata gini, memang kata dia. Hak salah saya tu tak ada gapo, salah saya ni pasal saya ingat, pokok dia tak ingat kata dia. Jadi saya ingat sebab tu saya berani. Apa dia tak berani tu sebab dia tak ingat molek lah tu. Takut jadi kata barang hak Nabi tak kata. Gitu. Abu Hurairah kata, tu ya kalau nak kata silap pun saya pun silap. Waktu tu lah kata. Tidak ada kesalahan saya, melainkan kerana saya ni hafal, ingat, dan dia tu tidak hafal. Ini apa nama ni? Ini orang panggil dalam ilmu balaghah, orang panggil ta'kidu al-madh bima yushbihu adh-dhamm. Itu dia. Dia nak puji tapi dalam bentuk cela. Dalam bentuk cela. Dalam bentuk cela. Kerana dosa tu kan tercela tu orang yang melakukan dosa. Kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan tu pun tak molek. Tetapi dia sebut kesalahannya, apa dia? Ingat. Ingat tu tak molek kah? Molek tu. Ingat tu tak molek kah? Molek tu. Pada waktu apa ni dia terlupa tu molek kah? Tak molek. Ni maknanya puji tapi dalam bentuk cela. Supaya penyair Arab dia ada kata bihinna fululun min qira'il kataibi. Itu dia. Pedang-pedang mereka itu sumbing kata dia. Apa sumbing? Sumbing tu nampak tak molek kan? Sumbing tu kata tetok orang banyak. Maknanya beranilah pergi. Jadi nampak sekali nampak tu nampak tak molek. Sumbing pedang tu tidak tajam licin molek dak. Tetapi yang jadi sumbing tu apa? Itu orang panggil ta'kidu al-madh bima yushbihu adh-dhamm. Lagu ni lah Abu Hurairah ni pun dia guna bahasa lagu tu. Dia guna bahasa ta'kidu al-madh bima yushbihu adh-dhamm. Ada juga sebaliknya. Ta'kidu adh-dhamm bima yushbihu al-madh. Maknanya kita nak cela dia tapi zahir kita kata dia macam puji. Tapi sebenarnya kita nak cela. Itu dalam ilmu balaghah lah. Tak apalah. Jadi atas dasar ini maka ada orang yang mengatakan bahawa sunat, mustahab, molek buat lagu ni. Molek buat lagu ni. Sebab tu kita tengok di sini kan, kalau dalam kitab kita ni dia tulis muka surat 383 tu nombor 1 bawah. Qala Ibnul Qayyim, qala Tirmizi hasan sahih. Hadis ni dalam Tirmizi pun ada juga. Tirmizi hukum dia kata hasan sahih. Tapi Ibnu Taimiyah kata al hadis batil. Ibnul Qayyim ni anak murid, tok guru kata. Ibnu Taimiyah ni tok guru dia. Dia kata hadis ni karut. Allah. Mana karut tidak sahih lah. Mengikut Ibnu Taimiyah tidak sahih, tidak hasan. Bahkan batil, karut dia kata. Wa innamas sahih al-fi'l lal amru. Tu kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni dia ulama hadis besar juga. Serupa dengan Ibnul Qayyim tu juga. Hak betulnya perbuatan Nabi. Abu Hurairah ni dia kata-kata Nabi. Hak betulnya Nabi ni, Aisyah cerita, riwayat banyak orang-orang lain. Nabi SAW lepas pada sembahyang sunat subuh tu dia baring. Dia tak ada kata bila seseorang daripada kamu selesai bersembahyang 2 sunat subuh tu, 2 rakaat sunat subuh tu, maka hendaklah dia berbaring. Dia tak ada kata lagi. Jadi makna hak ada sebut Nabi kata ni, hadis ini tidak mahfuz mengikut Ibnu Taimiyah. Tidak mahfuz. Tak kemah tu. Tak boleh nak pegang hak tu. Hak boleh pegangnya hak lain. Riwayat hak lain. Riwayat hak lain. Itu kata dia. Syaukani berkata, dia ambil daripada Baihaqi, kedudukan hadis ini sebagai perbuatan Nabi aula. Hak tu lebih aula, lebih baik, lebih molek lagi. Sebab apa? Hak kebanyakan hadis bila dia sebut cerita baring ini, dia menceritakan perbuatan Nabi, bukan perintah Nabi kepada orang lain, bukan.
Hak tu ya Ibnu Umar kata telajak ni Abu Hurairah ni. Hak tu ya Ibnu Umar kata telajak ni. Melampau ni. Dia kata. Tapi Abu Hurairah kata, iyalah kalau orang lain cerita lagu tu, dia dengar Nabi kata. Nak kan? Bila sampai kepada dia tidak pula. Dah orang tegur ni kan. Dia sahabat-sahabat ni merendah diri. Kalau orang tegur, kalau lah dia tak kena, dia boleh jadi saya silap. Boleh jadilah. Dia betul. Ni tak. Dia kata lagu tu. Silap sayanya, apa dia saya ingat. Buat dia tak ingat, kata dia. Tu. Dia kata lagu. Maknanya yakin tu. Cara yakin tu. Habis. Hak tu kalau kita bahas dari segi isi dia, mata dia. Kalau kita bahas dari segi sanak pula, pula situ. Dah terang gini semua ni, suruh ni sama ada wajib ataupun sunat. Dua tu lah boleh pergi. Apa-apa yang ulama lain ada yang kata sampai bid'ah tu. Dia tak erti ke hadis ni, tak tahu ke hadis ni. Nanti cerita. Tak habis lagi kita tengok. Yang Marwan bin Al-Hakam tu pun dia kata lagu tu tak pada lagi kalau maksud nak memisahkan semaya tu. Pada dalam jalan tu. Maknanya ini orang yang menggunakan fikiran. Yang menggunakan fikiran. Tu. Ini orang panggil yang mengikuti jalan fuqaha. Di antara sahabat. Abu Hurairah ni dia mengikut zahir banyak mengikut zahir. Misalnya lepas pada makan daging unta hak masuk tu kan, kalau ada air semaya batal air semaya, kena ambil air semaya mula. Dia pegang hak tu Abu Hurairah. Ibnu Abbas kata itu termasuk di dalam bab, kalau dalam kitab-kitab hadis mana-mana pun biasanya tajuk dianya al-wudu mimma massathun nar. Kena ambil air semaya kerana memakan ataupun menggunakan sesuatu yang dimasak dengan api. Ibnu Abbas kata kepada Abu Hurairah, bila Abu Hurairah kata gitu, buat mari hadis tu, dia kata, kalau kita ambil air semaya dengan air panas lah ke mana? Air panas tu kan dimasukkan dengan api juga. Jadi adakah tak jadi air semaya kita tu kena ambil air semaya pula? Tengok dia guna akal. Di kalangan sahabat ada jenis tu. Apa? Kalau kita pakai minyak rambut tu akan masuk juga. Macam dia batal air semaya. Abu Hurairah kata, dia kata, jangan kata lagu tu, kata dia. Bila orang riwayat hadis, dia ada cara ni, ada yang mengikut maslak ahlul hadis, ada mengikut maslak fuqaha. Di sini Marwan dia mengikut maslak fuqaha. Fuqaha ni dia tengok benda tu, hakikat benda tu. Gapo dia, gak maksud sebenarnya. Dia tidak tengok pada zahir sahaja. Gitu. Tak apalah, kita tengok dulu di sini. Kerana adanya hadis ini dan hadis-hadis yang lain, maka ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Pecah pendapat tu sampai 6 pendapat. Kita tengok. Qala Syaukani. Dia dalam kitab ni banyak ambil Syaukani. Kita kena kenal sikit Syaukani ni. Syaukani setengah-setengah orang kita kan, kalau dia kata orang ni ikut hadis, dia tak pakai mazhab mana-mana, liar mata dia. Sebab apa dia tidak faham? Sebenarnya Syaukani ni orang itu tak ada mazhab dia ni. Pengarang kitab kita ni Syekh Khalil Ahmad ni mazhab Hanafi. Tapi ulama yang jenis alim sungguh ni, dia terbuka. Dia ambil belakang bukan ni alim. Syaukani ni memang alim. Cuma setengah-setengah orang tempat kita tak sepakat. Setengah-setengah. Kita tengok ulama-ulama besar dalam dunia ni terima belakang dia. Setengah tu kata dia ni Syiah Zaidiyah, sebab tu tak sepakat. Setengah kata tak terima mana hak Syiah Zaidiyah tu, sebab mengikut Maulana Wahiduz Zaman saing kepada siapa? Nawab Siddiq Hasan Khan. Nawab Siddiq Hasan Khan tu anak murid Syaukani. Nawab Siddiq Hasan Khan tu cerita kepada dia, dan ini ada di dalam kamus hadis dia. Dia kata Syaukani ni memang Zaidiyah dulu, lepas tu dia tinggal Zaidiyah, dia jadi ahli sunnah sepenuhnya. Jelas. Lepas tu tu tak timbullah masalah dia tu Syiah Zaidiyah. Masalah dia tidak ikut, tak pakai mazhab. Memang apa? Kalau tengok kitab-kitab dia, alim besar ni.
Salah satu kitab dia bukan ahli dalam hadis saja, usul fiqh pun. Usul fiqh kalau nak tahu usul fiqh bukan 4 mazhab, usul fiqh lebih lagi daripada 4 mazhab. Macam-macam mazhab. Kena baca kitab dia, namanya Irsyadul Fuhul. Tu kitab usul fiqh. Dia mengarang juga usul fiqh, dia ahli besar. Dan cerita pengalaman ayah Hanas ni. Dia orang mengaji pondok ni mengikut cara biasa lah. Setelah dia baca Syaukani, dia kata tidak perlu terikat dengan mazhab. Ayah Anas tinggi pun kata lagu tu. Tak baca dulu nak tahu. Dia kata lagu tu. Lepas tu ulama-ulama ni dia terbuka bacaan ni. Dia ambil daripada Syaukani. Syaukani dia jelas. Cuba baca kitab dia Al-Qaulul Mufid fi Adillatil Ijtihad wa Taqlid. Dalam tu dia kata tak ada mazhab. Kalau kita nak pakai nak ikut orang, kita kena tahu dalil dia. Jangan ikut buta gitu. Hak tu hak moleknya. Hak tu hak moleknya. Orang panggil ittiba', bukan taklid. Dia tak say taklid. Taklid ni ikut buta, tak tahu ke satu. Lepas tu kalau orang apa-apa kok lingo, tak say dengar. Dalil setara mana kuat pun tak say pakai. Ikut macam orang tu. Tak boleh lagu tu kata dia. Betul tu. Hak tu hak moleknya. Hak tu lah sepatutnya hak moleknya. Itulah cara ahlul hadis Syaukani. Kalau kita tengok dalam sanad kita, Syekh Zakaria misalnya, orang Hanafi, dalam sanad Muwatta tu kita sebut dah mengajar Muwatta ke apa, ada Syekh Hasan Ujaimi. Itu pun tak ada mazhab juga tu. Mazhab ahli hadis juga. Tapi ulama terima baik Syekh Zakaria sebut molek. Dan dia sebut, Syekh Zakaria sendiri sebut dalam muqaddimah Aujazul Masalik dia. Ni orang tak ada mazhab kata dia. Tapi dia alim besar. Kita kena tahu Syaukani. Dia tak ada mazhab pun. Cuba tengok dia royak. Mazhab ni. Dia tahulah kau. Dia tahu. Cuba kita tengok. Selalu kita jumpa dalam kitab ni dia ambil daripada Syaukani. Bukan hak ni saja. Syaukani ni menjadi rujukan. Kalau hak ni Khalil Ahmad lagi syarah Abu Dawud ni Aunul Ma'bud. Hak tu 14 jilid. Hak tu Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Orang India juga. Hak tu memanglah dia pokok ahli hadis, tak ada mazhab. Dia selalu rujuk juga pada Syaukani. Hak tu tak pelik. Syekh Khalid Ahmad ni rujuk semua Syaukani. Cuba tengok sini. Jadi dia kata Syaukani kata hadis yang tersebut ini menunjukkan masyru'iyah al-ittija'. Disyariatkan ittija', yakni berbaring selepas daripada mengerjakan sembahyang sunat subuh 2 rakaat sunat subuh hingga kepada muazzin memberitahu tentang sembahyang sebagaimana yang tersebut dalam Bukhari daripada hadis Aisyah kata dia. Lepas tu dia sebut ulama berbeza pendapat dalam masalah ni, ada 6 pendapat. Hak Syaukani sebut. Dia ambil hak Syaukani. Dan hak Syaukani kata ni memang gitulah diakui oleh ulama betul begitu. Yang pertama, disyariatkan itu sebagai gapo? Syariat ni bila kata syariat sebagai gapo? Sunat ke, wajib ke, gapo? Ala sabilil istihbab, mustahab, molek buat. Iraqi berkata, di antara orang yang berpendapat begini dan berfatwa begini, dia bagi pendapat ke orang di kalangan sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Rafi' bin Khadij, Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Hak kata molek duduk lagu tu. Tapi tentang Sayyidina Ali dan Ibnu Umar itu ada khilaf riwayat daripada dia. Ada yang menyebutkan dia memang buat, ada yang menyebutkan larang. Seperti kita akan sebut nanti. Di kalangan tabi'in Ibnu Sirin, Urwah dan fuqaha as-sab'ah bil Madinah, 7 orang faqih di Madinah. Bagi Imam Maliknya kalau 7 orang ini sepakat dalam sesuatu perkara, dia anggap itu kuat. 7 orang faqih di kalangan tabi'in di Madinah sepakat. Dan ni pun kata lagu tu, iaitu Abdurrahman bin Zaid. Apa ni? Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Zaid dalam kitab dia As-Sab'ah, iaitu Sa'id bin Musayyab, Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, Kharijah bin Zaid, Ubaidah bin Abdullah bin Utbah dan Sulaiman bin Yasar. Ini orang panggil Al-Fuqaha As-Sab'ah bil Madinah. 7 orang alim besar faqih di Madinah.
Demon ni kata lagu tu juga mustahab. Tak apa. Lepas tu dia mari Ibnu Hazm kata begini-gini. Wa mimman qala bi istihbab dhalika min al-a'immah, di antara imam-imam mujtahid hak kata gitu ialah al-Imam Syafi'i wa ashabu. Imam Syafi'i sendiri kata lagu tu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ittija' selepas daripada 2 rakaat sunat subuh ni wajib muftarad, la budda min al-ityan bihi, mesti kena buat. Ini pendapat Ibnu Hazm, mesti kena buat. Dia dalil dia hak mana? Dia pegang dengan hadis Abu Hurairah ni lah, hak kita duk baca saat ni. Dia pegang dengan hak tu lah. Tetapi golongan yang pertama tadi, pendapat yang pertama tadi, dia kata hak ni hadis Abu Hurairah ni menunjukkan mustahab saja, bukan menunjukkan wajib. Tapi Ibnu Hazm faham wajib, sebab asal amar itu menunjukkan wajib. Orang lain, golongan pertama, dia kata hadis ini tidak menunjukkan wajib, bahkan ia menunjukkan istihbab. Tahu mana? Jangan tengok hadis Abu Hurairah ni saja, tapi tengok hadis Aisyah hak selepas ni yang kita baca tadi, iaitu Aisyah kata Nabi SAW, kalau saya sedar dah, dia akan buah-buah dengan saya. Kalau saya tidak sedar, dia akan baring. Jadi dia baring itu waktu saya tidak sedar. Sebab tu bukan sebagai suatu yang memang molek. Gitu dia. Ini menunjukkan tidak wajib. Kalau wajib, dia mesti, saya sedar atau tak sedar, dia mesti baring. Begitu. Ini orang panggil qarinah sarifah. Apa ni? Sarifah anil wujub. Begitulah. Di sini fakana dzalika qarinatan li sarfil amri lin-nad. Asalnya menunjukkan wajib tu bila ada dalil lain yang menunjukkan tidak wajib, dia jadi turun darjat dia tu, jadi bukan wajib tapi sunat. Sunat lah maksud ni. Ni golongan yang pertama hak pegang kata mustahab tu. Golongan yang kedua kata wajib. Golongan yang ketiga pula, dia kata makruh dan bid'ah. Pula tengok jauh tu. Ni makruh dan bid'ah. Di kalangan sahabat yang berpendapat begini ialah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Ada khilaf lah daripada dia. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan. Ni tak apalah, dia meriwayatkan, adalah riwayat daripada Ibnu Mas'ud, yang mana Ibnu Mas'ud marah orang buat gitu. Apa dia buat lagu tu? Lepas pada semaya tu dia kata yatama'aku kama tatama'aku dabbah awil himar, kata dia. Bapa kata dia, lepas pada semaya tu duduk bergeliat supaya binatang ataupun hemar duduk geliat, kata dia. Bila seseorang tumbuhi salam dah, selesai lah. Dia telah memisahkan lah di antara semaya sunat dia tu dengan semaya subuh dia. Sudah ada fasal dah. Apa ya perlu buat lagu tu? Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah daripada dengan sanad dia daripada Mujahid. Dia kata saya sekali dengan Ibnu Umar dalam perjalanan, bukan dalam perjalanan, tak pernah saya tengok dia baring selepas daripada semaya 2 sunat subuh. Tak ada. Padahal Ibnu Umar ni orang yang jaga sangat. Dia akan buat hak Nabi buat. Hak Nabi buat dia akan buat. Kalau dia tahu Nabi buat sungguh, mesti dia buat. Sa'id bin Musayyab pula kata, bila dia tengok orang duduk baring lepas daripada semaya sunat subuh tu, dia kata pekong dengan anak batu tu orang lagu tu. Maknanya kalau sunat, apa ya pekongnya? Begitu juga banyak lagi lah pendapat-pendapat orang lain. Ibrahim Nakhai, Aswad bin Yazid dan lain-lain, dia kata ni baring syaitan ni, kata dia. Parok tu. Baring ni dhaj'atus syaitan. Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair juga berpendapat begitu. Di kalangan imam-imam mujtahidin yang berpendapat begini ialah Imam Malik dan Qadhi Iyad mengatakan, jumhur ulama kata lagu ni. Jumhur ulama kata makruh sekurang-kurangnya, ataupun bid'ah sampai ke peringkat tu. Maknanya tidak semesti kalau hak Nabi buat tu dia molek selalu. Cuba kita perhati ulama-ulama ni.
Kalau hak Nabi buat tu dia buat lagu mana? Sebagai gap. Kalau dia buat sebagai hak biasa, adat orang panggil, perbuatan Nabi SAW ala sabilil adah, ataupun ala sabilil tabi'ah. Tabi'ah, manusia ni dia letih, bila letih dia baring. Kerana tu, bukan kerana anggap boleh pahala. Tuju perbuatan tu sebagai suatu ibadat lah tu kalau anggap pahala tu. Kalau Nabi SAW buat tu bukan sebagai qurbah, yang ini menghampirkan diri kepada Allah SWT, tetapi hak ni sebagai biasa manusia. Biasa manusianya kalau dia penat, dia akan baring. Tiba-tiba kita buat tu dengan niat nak pahala. Macam jelas daripada Nabi SAW tu begitu. Itu dia jadi bid'ah. Sebab tu dia kata bid'ah tu. Dia jadi bid'ah. Bagi hak kata tidak bid'ah, dia pegang dengan hak tadi. Nabi SAW buat semua lagu ni mesti ada benda. Dia kata inilah termasuk dalam bid'ah yang khilaf. Ada juga bid'ah hak khilaf. Ni kata bid'ah, ni kata tidak bid'ah. Ada juga bid'ah yang tidak khilaf. Hak tu benda kita kena faham. Antara hak termasuk dalam bid'ah hak khilaf ni. Hak ni ada kata bid'ah, memang ada kata sungguh. Tapi ada hak kata tidak. Masing-masing faham lah. Masing-masing faham. Pendapat yang keempat, hak ni khilaful aula. Khilaful aula ni ringan lagi daripada bid'ah. Apa ni? Daripada makruh. Makruh tu lebih berat lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Hasan Basri maksudnya. Yang ni dia tak suka, tak kenal kalau orang baring selepas daripada semayang 2 rakaat sunat subuh. Tak kenal gitulah. Pendapat yang kelima, pendapat yang kelima ni dia membezakan di antara orang yang semayang malam dah. Sebelum pada tu dia semayang malam, tahajud lama dah. Maka moleklah kepada orang yang seperti ini untuk istirahat. Kalau orang tidak semayang apa-apa sebelum pada tu baru semayang sunat subuh ya, tak ada, tidak disyariatkan kepada mereka, tidak molek. Hak molek ni kepada orang yang dia buat semayang sebelum pada tu, ataupun bangun ibadat sebelum pada tu. Ni pendapat ini dipilih oleh Ibnul Arabi. Dia kata tidak boleh seseorang itu berbaring selepas daripada 2 rakaat fajar untuk menunggu sembahyang, kecuali kalau dia ni sebelum itu sudah sembahyang dah, qiyamul lail, maka bolehlah dia berbaring untuk mengambil tenaga baru untuk sembahyang subuh tu. Tak apalah kalau begitu. Hak ni sokong, yang menjadi sokongan kepada hak ni pendapat ni, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan Abdul Razzaq daripada Aisyah. Dia kata Nabi SAW lam yattaji' li sunnah. Aisyah kata Nabi SAW baring itu bukan kerana sunnah, mana hak dia nak ajar biar orang tu dia jadi syariat. Tak. Walakinnahu kana yad'abu lailah, tetapi dia penat dah buat kerja malam tu, duduk ibadat, maka dia berehatlah dengan cara berbaring itu. Tapi riwayat Tabarani ini tidak kuat, tak boleh dijadikan hujah nak lawan hak tadi. Bagi orang yang pegang dengan hak tadi, dia kata hak ni Aisyah kata ni tak kemah ni riwayat ni. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, dalam isnad dia tu ada perawi yang tidak disebut namanya, makna perawi majhul. Bila majhul jadi dhaif. Yang keduanya, kerana ini adalah pandangan Aisyah, dia anggap Nabi SAW ni nak mengambil tenaga, begitu je. Mana dia tidak jelas maknanya, bukan Nabi SAW royak ke dia, cuma dia faham gitu. Ini pendapat yang ke-4. Yang ke-5. Yang ke-6nya, baring saat ni tu laisa maqsudan li dhatihi, bukan dimaksudkan sebenarnya. Baring itu sendiri bukan dimaksudkan sebenarnya. Hak maksudnya ialah fasal di antara 2 rakaat sunat subuh dengan hak fardu. Itu maksud sebenarnya. Nak suruh ada nampak pisah. Sebab itu kan disunatkan tu imam. Hak Nabi SAW buat, bila tu imam tu selesai semayang kan apa? Dia pusing kanan tu kan, apa? Ramai ulama mengatakan tujuan takut orang keliru.
Hak baru mari ni, kalau Tok Imam tu duduk betul lagi, duduk sepatah hayat tu, menghadap kiblat, takut ahli belakang tu kata, tak habis lagi semaya. Dia pun ikut imam. Padahal Tok Imam selesai dah. Jadi untuk menampakkan dia sudah selesai. Jadi hak ni pun untuk menampakkan dia sudah selesai daripada semaya sunat subuh tu. Kalau dia buat terus, dia akan jadi boleh jadi orang faham subuh ni 4 rakaat pula. Ini juga ada satu riwayat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat gitu dalam satu pendapat dia hak lain. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi bukan maksud. Jadi tidak semesti baring. Mana kalau dia berasa selesa dengan cara duduk atas kursi, tak ada semaya. Berasa penat nak duduk atas kursi. Boleh juga. Sebab maksudnya nak ambil tenaga. Ataupun nak memisahkan. Tidak semesti dengan cara berbaring tu. Tempat kita ni mujurnya ni. Mujur. Sebab apa? Mana ulama-ulama cerdik. Dia royak molek. Ni pendapat dia gini. Dia tidak ambil mudah-mudah gitu. Kalau di Pakistan ada setengah-setengah tu hak terlajak nak mengikut hadis ni. Kita pun nak ikut hadis juga. Semua ulama-ulama nak ikut hadis juga, tapi tengok benda juga. Setengah-setengah masjid tu kan boleh tengok lah. Pergilah tengok. Boleh tengok. Guling hari pok-pok dia. Lepas pada bar tu kan, sembahyang sunat subuh, guling dulu. Boleh hari boleh tengok. Lepas pada tu baru sembahyang. Sebab apa dia pakai sunnah? Mustahab dia pakai hak tadi lah. Gitu. Padahalnya demo tu baru mari je juga. Bukannya sepanjang malam tu duduk ataupun 1/3 akhir malam tu duduk ibadat ke apa. Tak ada lagu tu. Baru pergi, tapi dia pakai hadis. Hadis ni setara mana kuatnya. Walaupun Imam Tirmizi kata hasan sahih, Imam Nawawi pun kata sahih ala syart syaikhain, kata dia. Mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Dan ramai lagi orang kata lagu tu. Tetapi ulama-ulama lain bahas. Dia kata tak boleh pergi. Hadis ni sendiri ni tak kemah. Apa jawapan dia? Antara jawapannya di sini disebutkan dalam kitab kita ni pada muka surat 386. Beberapa baris daripada atas, baris yang ke-5 ada beberapa jawapan. Yang pertama, hadis Abu Hurairah ni adalah daripada riwayat Abdul Wahid bin Ziyad daripada A'mash. Ni kalau nak tengok dari sudut sanad. Jadi orang duduk kata mengikut syarat Bukhari dan Muslim tu tidak tepat. Tidak tepat. Waqad takallama fihi bisabab dzalika Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Abu Dawud At-Tayalisi. Abdul Wahid ini dipertikaikan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan sebab dia meriwayatkan hadis ni. Yahya bin Sa'id kata, tak boleh pakai ni. Dia kata. Dan Abu Dawud At-Tayalisi, Yahya bin Sa'id kata, apa dia kata? Saya tengok dia ni tak ngaji hadis di Basrah. Ma ra'aituhu yatlubu hadithan bil Basrah. Dia ni tak ngaji hadis di Basrah. Di Kufah pun tak, kata dia. Wa kuntu ajlisu ala babihi yawm al-jumu'ah ba'da as-salah udzakiruhu bi hadits al-A'mash la ya'rifu minhu harfan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, saya pergi rumah dia. Ni mana ulama-ulama Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni payah nak luluh dia. Kalau dia raik tu kemah benar. Dia payah nak raik. Dia pergi ni riwayat pada lagu, dia pergi rumah bicara di muka pintu rumah dia bicara. Dia tak tahu apa satu pun hadis dia. Kalau dengar orang tak erti boleh lah kata. Dengar orang tak erti, jumpalah buku dengan ruah. Dia kata dia tak tahu ke satu hadis. Umar bin Ali Al-Fallas berkata, saya telah mendengar Abu Daud berkata, Abdul Wahid ni dia ambil beberapa hadis yang A'mash sebutkan secara mursal, dia mausulkan hadis itu. Ini apa cerita? Hadis itu hadis tidak bersambung, putus sanad dia bubuh sanad. Tak molek ni lagu ni kerja lagu ni dia kata haddatsana al-A'mash qala haddatsana Mujahid fi kadza wa kadza. Ini riwayat dia daripada A'mash. Cuba kita tengok Abdul Wahid ambil daripada A'mash.
Hak ni hak dia ambil daripada A'mash. Dan A'mash pula meriwayatkannya dengan sirah an'anah. Dan A'mash itu mudallis, tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab boleh jadi A'mash tidak ambil secara langsung daripada Abi Saleh ni. Dia ni mudallis. Bila dia riwayat secara an, maknanya itu isyarat. Itu macam loceng. Loceng bunyi tu. Amaran bahawa tidak semestinya dia ambil daripada Abi Saleh secara muttasil ataupun secara sama' dan secara tahdits, tidak mesti. Sebab apa dia riwayat secara an-ana. Itu. Dia ni mudallis. Dan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi berkata, saya tanya Yahya bin Sa'id tentang Abdul Wahid bin Ziyad, laisa bi syai', tak pakar sikit abuk dia kata. Jadi lagu mana? Lagu mana? Itu yang pertama. Perkara yang pertama. Tak ada orang lain meriwayatkan lagu ni kecuali dia. Dan dia tu lagu tu pula. Yang kedua. Yang keduanya, kalau kita tengok riwayat ini, hak kebanyakan riwayat Aisyah dan lain-lain lagi, mereka sebut semuanya ini sebagai perbuatan Nabi, bukan perintah Nabi. Tiba-tiba hadis ini menyatakan ini sebagai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini daripada perintah Nabi ataupun perbuatan dia? Baihaqi berkata, sebagai perbuatan Nabi, hak ni lebih aula an yakuna mahfuzan. Maknanya hak ni riwayat Abu Hurairah ni tidak mahfuz. Hak mahfuznya riwayat yang menyatakan perbuatan Nabi, bukan perintah Nabi suruh baring lagu tu, bukan. Saat ni kita kata tu Abu Hurairah kata. Masalahnya nak siapa ke Abu Hurairah? Betul ke Abu Hurairah tu kata gitu dulu? Betul ke Abu Hurairah kata? Tadi kita kata Abu Hurairah kata, hak salah sayanya gapo dia? Saya ingat, pokok dia tu tak ingat. Masalahnya betul ke? Dulu. Hak ni. Sedangkan riwayat ni ambil daripada Abdul Wahid tadi. Abdul Wahid tu ambil daripada A'mash. A'mash tu ambil daripada Abi Saleh. Sebab itulah Baihaqi kata hak mahfuznya iaitu perbuatan Nabi. Memang Nabi ada buat. Tapi ada buat sama apa? Tak. Dan dia buat tu perbuatan Nabi ni tidak semesti semuanya jadi syariat. Jadi maknanya sebab Nabi makan roti tu, jadi sunatlah kita makan roti. Mana begitu? Tidak. Hak tu dah bukan masyarakat dia makan roti, dia makan roti juga. Gitu kan. Hak ni pun dia manusia, dia ada penat, dia baring. Setara tu je. Bukan maknanya dia nak suruh orang turut. Kalau dia nak suruh orang turut, dia baring dalam masjid. Mana ada dalil dia baring dalam masjid? Hak orang terima kata ada baring. Baring dalam rumah seorang. Bukan baring jujuk dalam masjid gitu. Tak kena tu. Sebab itulah ada riwayat daripada Sayyidina Umar suruh orang baling anak batu. Bukan anak dia saja, Ibnu Umar saja suruh orang baling anak batu. Kalau lah benda ni sunnah, apa yang marah gitu mah? Apa yang tabi'in nak sahabat kata ni, ini pembaringan syaitan ni? Apa? Takkan hak perbuatan Nabi tu nak kata syaitan pula? Sebabnya perbuatan tu ada beza. Perbuatan tu sebagai gah, sebagai qurbah kau sebagai adah dan tabi'ah. Itu dia. Dia jawapan laginya kalau kita perhati riwayat ni, hak baring ni selepas daripada semayang 2 rakaat sunat subuh ke sebelum? Tak serupa riwayat. Ada hak kata sebelum, ada hak kata selepas. Maknanya hadis itu muttarid, tak tetap. Bila tak tetap, tak boleh nak pegang. Itu kaedahnya. Dan hadis Abu Hurairah tadi, bila dia bercanggah dengan hak lain-lain banyak menunjukkan perbuatan. Hak ni menunjukkan Nabi perintah. Itu orang panggil hadis syadz. Kalau kita nak kata dia sahih sekalipun sanad dia, tapi syadz, tidak sahih jugalah. Buatan bercanggah dengan hak lain tu. Itu kaedahnya. Dia nak jadi sahih ni tidak tengok pada sanad saja. Kalau kita tengok pada sanad saja pun, tadi sudah ada orang pertikai Abdul Wahid itu. Katakanlah dia orang molek. Dia orang molek pun riwayat itu bercanggah dengan hak lain. Itu riwayat orang panggil syadz. Syadz ini tidak sahih lah.
Sebab syarat nak jadi sahih tu dia kena tidak ada illat dalam hadis itu dan tidak ada juga syudzuz. Syarat tu lagu mana? Perawi yang kuat tapi riwayat dia tu bercanggah dengan perawi-perawi lain, ramai lagi hak lain, hak kuat. Dia tu kuat juga, tapi dia sahih. Itu orang panggil syadz. Dalam riwayat Ibnu Abbas sebelum 2 rakaat subuh tu, hak baris tu, maknanya bukan suatu yang tetap, bukan suatu yang tetap. Dengan sebab itu Qadhi Iyad dia kata tak apalah. Sebenarnya dia kata Syaukani bicara panjang ni, tapi saya ambil rekah. Dia ambil rekah. Lepas tu dia ayat mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafinya, dia kata dia ambil dalam Muwatta Imam Muhammad. Muwatta ni Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad. Tu lah banyak lagi Muwatta ni. Bukan 2 ni saja. Muwatta Imam Muhammad ni dia belajar dengan Imam Malik juga. Asas Muwatta dia ni ialah Muwatta Imam Malik juga, tapi pendapat Imam Malik tu banyak dia buat. Dia ambil hak asas-asas. Lepas tu dia marah buah tok guru dia. Tok guru dia siapa dia? Hak dia itu benar, iaitu Abu Hanifah. Itu Muwatta Imam Muhammad. Orang panggil Muwatta Imam Muhammad. Dan hadis dia tu sikit lah, tidak banyak berbanding Muwatta Imam Malik. Sebab dalam Muwatta Imam Malik banyak pendapat dia. Apa dia? Dia kata akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar. Di dalam Muwatta Imam Muhammad, bahawa Ibnu Umar tengok ada satu orang tu duduk sembahyang 2 rakaat fajar. Thumma taja'a, lepas pada tu orang tu pun baring. Ibnu Umar kata, "Masya'nu, apa tu?" Nafi' pun kata, dia kata yafsilu baina salati, maksud dia nak memisahkan di antara semaya dia tu, semaya sunat dengan subuh, tujuan dia. Ibnu Umar pun kata, wa ayyu faslin afdalu minas salam, mana lagi pemisah yang lebih afdal, lebih baik daripada salam. Kan dia beri salam dah tu tadi, kau dia tidak beri salam, dia pakai sambung semaya subuh, tak kan? Dia beri salam, salam tu fasal dah tu. Apa dia buat lagu ni pula nya? Qala Muhammad. Dia dalam Muwatta Imam Muhammad ni dia lagu tu lah. Lepas dia mari tu, dia pun kata qala Muhammad. Wa biqaul Ibnu Umar na'khudhu, kita pegang dengan hak pendapat Ibnu Umar itulah. Dan inilah pendapat Abu Hanifah, kata dia. Lepas pada tu di akhir perbincangan tu dia kata rekahnya, iaitu ittija' Nabi sallallahu alaihi wasallam, baring Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di rumah dia tu lil istirahah, di rumah dia, la lit tashri', bukan untuk nak mengajar syariat dak. Kalau kita katalah, kalau kita nak terima juga hadis ni sahih lah, dan ia menunjukkan tashri', disyariatkan, tapi syariat di rumah, bukan syariat di masjid supaya dengan sembahyang sunat di rumah kan, hak lebih molek. Jadi hak ni pun lagu tu. Kalau kita nak terima pun, maka kita kata disyariatkan untuk solat di rumah sendiri, bukan dalam masjid. Gitulah. Jadi masalah kita tengok sini, ulama-ulama, sahabat-sahabat, dia tidak kata perbuatan Nabi ni adalah setengah-setengah tu perbuatan Nabi ni ini sebagai syariat. Orang panggil sunnah tasyri'iyah. Ada juga yang kata ini tak termasuk dalam hak tu. Mana ada khilaf. Ada yang tak ada khilaf, semuanya kata hak ni termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Misalnya makan roti tadi, itu sunnah ghairu tasyri'iyah. Betul Nabi makan roti, tetapi dia makan roti itu bukan sebagai suatu ketetapan dalam syariat yang dia bawa. Ketetapan mana boleh pahala kau, sunat kau, ketetapan wajib kau, tak ada kena-mengena tu. Paling tinggi dia harus menunjukkan harus. Boleh kita makan roti, tak payahlah kita order susah-susah kerana nak boleh pahala. Gandum tu tak order apa orang order dah, jadi boleh makan dah gandum tu. Tapi maknanya kita nak utama hak tu, tak perlu. Begitulah juga orang lain-lain banyak lagi. Lepas tu khilaf juga. Khilaf lagu mana? Beru gigi misalnya, beru gigi kayu sugi kau, beru gigi. Hak tu sunnah. Memang sunnah Nabi guna sungguh kayu arak tu.
Tapi dia untuk menetapkan orang guna hak tu sampai ke bila-bila kau. Atas dasar hak tu molek, kau lagu mana? Kau sesuai dengan hak ada pada masa dia. Tu khilaf juga. Khilaf juga. Ada hak kata tasyri'iyah, ada hak kata ghairu tasyri'iyah. Hak lebih moleknya kita kata ghairu tasyri'iyah. Sebab apa? Sebab kayu tu bukan digunakan oleh Nabi dan orang-orang Islam saja, orang kafir pun guna hak tu juga. Orang kafir pun guna kayu tu juga nak buh gigi. Takkan orang kafir tak buh gigi seorang rambut. Orang kafir ni bila-bila masa pun dia ada juga hak lebih dia tu. Erti juga. Bahkan kalau sekarang ni kita kata, kalau sekarang ni masyarakat barat lebih bersih lagi daripada orang Islam. Dia tahu nak jaga cara kebersihan dia, nak suruh bau sedap, nak suruh apa. Hak jahiliah tu pun tadi tak reti agama gitu je. Tapi dari segi bukan maknanya dia tu hidup dalam kotor. Tidak makna gitu. Benda tu kalau orang kafir juga buat, Nabi dan sahabat-sahabat dia juga buat, hak tu orang panggil sunnah ghairu tasyri'iyah. Tapi kalau khusus orang Islam saja buat, Nabi ajar pula makan tangan kanan, tasyri'iyah. Hak tu makan tangan, baca bismillah, hak tu orang kafir dah. Hak tu tasyri'iyah jelas hak tu. Tapi kalau makan roti dah, tak termasuk lagi dalam tasyri'iyah. Tapi Nabi buat. Makna setiap hak Nabi buat tu tidak kata termasuk dalam hak kita kena ikut. Kena ikut tu sebagai wajib. Kau sunat kau dak. Tidak lagu tu. Ni sahabat faham. Ulama-ulama pun faham benda lagi. Hak ni ada yang terima kata sunat. Tapi setengah-setengah perbuatan Nabi dia kata dak. Bukan semua. Hak ni dia terima kata sunat. Hak lain dia terima dak. Macam Imam Nawawi dia terima ni hak ni. Imam Nawawi terima benar. Dia kata memang sunat. Tak ada apa-apa sunat. Nak kan dia? Dia ulama ikut dia lah. Tetapi kita ramai ni ulama-ulama lain ni kata, jumhur ulama mengatakan dak. Hak ni tidak termasuk dalam tasyri'. Bahkan hak ni termasuk di dalam bab istirahah. Masuk dalam bab adah dan tabiat. Banyaklah hak lagu-lagu tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga Nabi sallallahu tangan kanan. Ya dah betul dah tu. Tapi tangan kanan. Kalau sudu garpu. Mesti kanan juga kok. Tu perbahasan ulama fiqh lah tu. Mesti kanan juga. Tak boleh kau kita ambil dengan tangan kiri. Dan makan tak boleh pun. Secara mutlak tak boleh lah kau. Kau lagu mana? Apa maksud di sebalik itu? Ulama bahas panjang lagi. Jangan kita duduk gaduh. Kata kau tu kau dia jangan gaduh. Orang ngaji hadis molek dan ngaji fiqh dia akan faham benda-benda ni. Ada yang kata ini hak kata tangan kanan ni dalam keadaan hak supaya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila pun ada, bila ada keadaan tu gitulah. Yang ni ketika air kurang, orang beristinja dengan batu je, tidak guna air. Dan istinja tu Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan suruh guna tangan kiri. Tangan kanan tak. Dalam keadaan orang tu tidur ataupun dalam keadaan tidak sedar, boleh jadi dia duk garu ke dia. Dia akan guna tangan. Bila dia makan dia guna tangan tu. Dan tangan tu kotor. Selain daripada boleh membawa penyakit, kuman macam-macam kuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jaga kebaikan kita, dunia kita. Tetapi kalau tangan tu cuci, tangan cuci. Tak usah kata apa nama di garpu sudu lah, tangan cuci. Lepas tu kalau nak pergi roti canai sebelah tangan, lagu mana? Takkan sebelah tangan. Kena dua belah tangan juga. Kau tak boleh guna langsung tangan kiri. Sebab tu kita kena faham molek. Kalau tak faham molek jadi susah diri sendiri. Nak pergi roti canai, lagu mana? Adalah hak bisa benar tu dia pakai lambu-lambu gitu je, pakai pegang gitu sebelah tangan pula tu. Adalah jajan seorang, tapi hak ramai pegang lagu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kerak lagi, dia iri lagi. Dia guna sebelah tangan kau. Mesti dia pegang. Dia nak pegang hak mana? Nak pegang hak mana? Tu benda yang kita kena fikir. Hak tak senya gap. Tangan kanan pegang apa nama ni pisah. Tangan kiri lah hak pegang tu. Mana ada pegang, ada guna juga. Tak bolehnya kotor tu hak tak boleh. Sebab kotor. Kalau suci tak apa. Lepas tu kalau garpu tu bukan tangan dah. Suci dah lah. Tak ada dah hak dibimbangi kita berlaku kepada kita.
Cuba faham lagu tu. Kan luah nampak tu. Luah. Kalau tangan kita kotor ke gapo misalnya, tangan apa nama ni, pomel misalnya, pomel. Bukan kiri saja cuma, tangan kanan pun cuma juga. Payah tu. Lepas tu kalau dia ambil dengan tangan kiri pun tidak jadi masalah dengan garpu tu. Bersih. Hak naknya bersih. Hak tu sebenarnya, hak naknya. Hak tak sehnya kita mendapat penyakit daripada kita terdedah kepada kekotoran. Hak tu, hak sebenar. Barulah kita nampak perbuatan Nabi tu lagu mana. Kalau tidak kan pakai hak zahir gitu lah. Tak boleh kiri, tak boleh. Padahalnya tidak begitu maksudnya. Cebok air, cebok dengan tangan kiri, hak cemar. Memanglah tak boleh. Tapi kalau gelap, tak boleh kau pakai tangan kiri. Adakah Nabi SAW ni tak ada guna langsung tangan kiri? Tidak begitu. Tidak begitu. Boleh. Tapi kalau tak sah juga, nak guna, silakan lah, tak ada masalah hak tu. Cuma riwayat dari segi pendapat ulama ni luah. Jadi bila kita dalam masalah benda-benda lagu ni, kalau tengok orang lain tak serupa, jangan kata gapo. Itu faedahnya bila kita ngaji macam-macam pendapat ni. Setengah-setengah orang tu kerana benda khilaf ni, kerana dia duduk faham tak betul, dia pandai serong kepada orang tu. Tawar dia hak lain. Itu tak kena tu, faham dah tu masih khilaf lagi. Biar kita faham benda khilaf ni setara mana. Barulah tak apa. Ikut dia tak apalah dia nak buat lagu tu pun. Dia pakai hak tu puasa ni. Ikutlah. Tapi kita rasa tidak begitu maksudnya. Tapi dia nak juga ikut dia. Tak apalah. Habis itu jadi masalah hak sani sikit lagi. Kita bukan persoalkan Abu Hurairah sebagai hafiz hadis ataupun hifz Abu Hurairah tu, hafalan dia tu, kita tidak pertikaikan hak tu. Abu Hurairah tu memang ingat molek. Masalahnya nak siapa Abu Hurairah ni betul ke dulu hak ni situ. Kalau Abu Hurairah betul, anak tu betul, tak ada orang pertikai, ya betul. Sekarang ni orang pertikai. Hak bawah ni bukan orang pertikai Abu Hurairah. Ya Ibnu Taimiyah kata hadis ini batil tu. Tu kat mana? Ya ada kira-kira dia lah tu. Ada kira-kira dia lah tu. Dan orang lain kata tak boleh pakai hadis ni. Hadis ini syad. Macam-macam pendapat ulama. Marjuh. Apa? Bukan kerana Abu Hurairah tu dia kata tak kuat ingatan. Buat Ibnu Umar kata berani. Tidak sabit tu. Abu Hurairah tu molek dalam sebuah hadis lah, hadis. Hak Nabi kata tu molek. Tapi masalahnya betul kalau Nabi kata tu dulu. Kalau hadis maudhu', walaupun kata Nabi kata tak boleh pakai. Supa juga sini. Hak ni pula gitu juga. Kita tidak pertikaikan masalah Abu Hurairah tu. Masalahnya sana. Dan isi dia tu bercanggah dengan hak lain. Hak tu masalah. Lepas tu riwayat Aisyah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai semaya di akhir malam, dia tengok. Kalau aku jaga dah, dia akan kecek dengan aku. Kalau aku tidur, dia akan menyedarkan aku. Dan dia lepas pada tu dia berbaring. Sehingga muazzin mari memberitahu kepadanya tentang sembahyang subuh. Lepas pada tu dia bersembahyang 2 rakaat subuh. Lepas tu baru keluar sembahyang. Itulah cara dia. Aisyah sebut. Riwayat daripada Abi Salamah katanya, Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia sudah bersembahyang 2 rakaat sunat subuh tu, kalau aku tidur dia baring. Kalau aku jaga dia kecek dengan aku. Maknanya dia tidak baring, tak ada ayat situ. Menunjukkan baring ni maknanya sesuatu yang ittifaqi, sesuatu yang adi, bukan makna sebagai ibadat. Nak boleh pahala, nak boleh sunat kau ni kalau tentu dulu ibadat. Ni Aisyah kata, kalau aku tidur dia akan baring. Kalau aku sedar dah, dia akan kecek dengan aku. Dia tak ada ayat baring. Lepas tu riwayat daripada Abi Bakrah, Nabi SAW bila nak sembahyang subuh, dia tidak lalu dekat siapa-siapa pun, melainkan dia akan sebut supaya orang itu sembahyang, ataupun menggerakkan dengan kaki dia, tak apalah tu. Jadi maknanya ni zahirnya tidak nampak ada kaitannya dengan baring ni.
Tetapi kira-kiranya bila Nabi SAW nak keluar supaya subuh tu, mana ada lagi hak baring kan? Hak baring ni mana sesuai lah dengan bab ni. Baring tu bila baring ni kan boleh jadi tertidur. Sebab tu perlu digerak pula. Perlu pula di itu dengan kaki tu, digerakkan dengan kaki, cocoh dengan kaki. Maknanya mereka itu berbaring. Walaupun zahirnya tidak nampak sini. Maknanya ayatnya hak ni lah yang demo tu pegang ni. Ya sahabat ni baring ni mana? Kalau tidak dalam masjid, yang Nabi keluar ni. Hak tu dia pegang hak ni lah. Tetapi sanad ini, hadis ini tidak kuat. Masalahnya tidak kuat. Misalnya di sini disebutkan Abul Fadl rajulun minal ansar. Dia kata rajulun majhul. Rajulun majhul. Begitu. Mana tak kuat. Jadi hak tak kuat tu kita tak boleh pegang lah. Hak nak di sininya apa dia? Hak ada kaitan dengan baring tu. Yang Nabi SAW gerak tu pagi tu. Maknanya sebab dia berbaring lah. Bila baring ada hak jenera pula. Jadi makna tak molek lah kalau baring tu. Maknanya sampai ke peringkat kena gerak ke apa pula. Dan satu perkara lagi yang kita dapat di sini, gerak ni kepada orang-orang yang mesra dengan kita, yang rapat dengan kita, dengan kaki pun boleh pakai cocoh gitu. Tidak kata jadi biadab lagu tu. Bagi kita, kalau dah Nabi SAW buat lagu tu, ya. Tapi hadis ni tidak kuat. Hak ada, hak kuat, hak lain. Dalam Bukhari gapo tu ada. Nabi cocoh dengan kaki dia, Sayyidina Ali, hak duduk tidur. Qum ya Aba Turab, dia kata. Hak tu dia cocoh dengan kaki dia kok. Mana tak apa. Tidak kata biadab. Cumanya hak ni bergantung kepada keadaan lah, bergantung kepada orang. Mungkin kalau orang yang tidak biasa, orang yang kita tidak mesra dengan dia, tak bolehlah buat lagu tu. Perbuatan Nabi SAW yang seperti ini menunjukkan kemesraan dia. Menunjukkan kemesraan. Lepas tu sekali lagi, Baihaqi meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya daripada Abi Dawud. Kemudian dia kemukakan hadis Mis'ar an Zaid al-Ami daripada Abi Siddiq An-Naji. Dia kata Ibnu Umar pernah tengok satu golongan ittaja'u ba'da rak'atain, duduk baring selepas daripada sembahyang 2 rakaat sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Ibnu Umar apa kata? Irji' ilaihim fasalhum ma hamalahum ala ma sana'. Kata dia, tanya puak-puak tu apa yang dia buat. Saya pun pergilah, kata perawi ni. Saya tanyalah. Buat-buat tu pun kata nuridus sunnah. Kita maksud buat gini nak ikut sunnah lah. Ibnu Umar pun kata pergi semula pula. Royak kata fa akhbirhum annaha bid'ah, kata dia. Royak kata demo tu ni bid'ah, bukan sunnah. Jangan kamu ingat hak setiap hak Nabi buat tu, mana bila kita buat gak sunnah nak berlaku. Kena tahu dulu hak Nabi buat tu sebagai gak. Kalau hak termasuk dalam tasyri'iyah, ya sunnah. Kalau tidak termasuk dalam tasyri'iyah, tidak sunnah. Macam sini, bahkan boleh jadi bid'ah ada kala. Sebab apa duk ingat nak pahala ni? Dia royak, kata dia ini bid'ah. Gitu. Lepas tu babum idza adrakal imama wa lam yusalli rak'atai al-fajr. Nampaknya kena sekat tu. Ingat aku nak berhabis dah. Kena sekat tu dulu mana ni. Wallahu a'lam.